Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Triple A. Saya Nur Alia binti Ma'rofi. Saya Nur Alisha binti Ma'rofi. And I'm Nur Adira Ma'rofi. Don't forget to like Comment. Share. and Subscribe our YouTube channel. Okay, kami dari Triple A ingin mengucapkan Salam Ramadan Al-Karim kepada seluruh umat Muslim dan Muslimat, dan kami berharap Ramadan kali ini membawa 1,000 keberkatan kepada kita semua. Yes. Okay, hari ini hari Jumaat. So, ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan pada hari Jumaat, iaitu mandi sunat hari Jumaat dan Berzikir, memakai pakaian wangi dan memotong kuku. Okey, dan juga tidak lupa untuk membaca surah Al-Kahfi. Sebabnya kita tahu surah Al-Kahfi ni banyak manfaat. Dan Nabi sendiri pun suruh kita umat Islam ni untuk mengamalkan surah Al-Kahfi dibaca pada malam Jumaat terutamanya. Which is at least kita baca surah Al-Kahfi ni 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Kenapa disunatkan at least baca surah Al-Kahfi 10 terawal dan 10 terakhir? Sebabnya 10 terawal tu dia mengisahkan tentang Al-Quran dan keadaan orang yang kufur dan beriman. Dan 10 ayat terakhir tu dia menceritakan pasal natijah, maksudnya kesan apabila orang tu beriman akan diberi syurga dan diberi segala-galanya kebaikan dalam syurga tu. Tapi bagi orang yang kufur pula, mereka akan dimasukkan dalam neraka. So bila kita baca dan kita tadarus dan kita membaca terjemahan, kita manfaat segala terjemahan dan bacaan Al-Quran tu, sedikit sebanyak kita akan dapat untuk memperbaiki diri kita supaya kita menjadi orang yang beriman. Okay, first manfaat apabila kita membaca surah Al-Kahfi, which is kita akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Seperti mana kita tahu, fitnah Dajjal ni sangat-sangat hebat dan sangat-sangat kejam apabila nak berlakunya kiamat. Which is, Nabi sendiri pesan, apabila nak berlakunya kiamat dan Dajjal keluar, para lelaki iaitu suami-suami dan bapa-bapa seharusnya mengikat anak-anak perempuan, isteri-isteri di dalam rumah. Sebabnya kebanyakan perempuan mudah lebih terpedaya dengan fitnah Dajjal. Yes, which is betul. Okay, second, apabila kita mengamalkan juga surah Al-Kahfi ni, kita akan mendapat kebaikan selama, maksudnya hari ini kita baca, which is hari ini hari Jumaat, dan kita akan dapat kebaikan selama kita baca surah Al-Kahfi dan next week pula, maksudnya next week hari Jumaat pula. So sepanjang seminggu tu kita akan dapat kebaikan. Okay, next untuk kelebihan ketiga yang kita dapat dengan membaca surah Al-Kahfi adalah kita akan dipancarkan cahaya sejauh mana diri kita dengan Kaabah. Akhir sekali, kelebihan membaca surah Al-Kahfi adalah kita dapat dielakkan daripada gangguan syaitan. Seperti mana kita tahu, bukan sahaja surah Al-Kahfi, bila kita baca kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang lain juga, kita juga dapat mengelakkan diri kita daripada diganggu oleh syaitan. Okay, next, marilah kita sama-sama bertadarus surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir bersama dengan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
Okey, saya akan baca terjemahan ayat 1 hingga 5. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Ayat kedua, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Ayat yang ketiga, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ayat keempat, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Ayat yang kelima, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Okey, saya akan membaca terjemahan ayat 6 hingga 10. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi dan perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Ayat ke-8. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Ayat ke-9. Apakah engkau mengira bahawa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ayat ke-10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Okey, demikianlah itu tadi bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Don't forget to subscribe our YouTube channel itu AAA. See you till the next video. Bye.